Assalamualaikum, jumpa lagi di channel aku Herwan Nabi. Okay guys, hari ni 3 hari bulan 5, esok 4 hari bulan 5. So bermakna pembayaran IELTS dari KWSP untuk bulan pertama akan dilakukan pada esok hari. Aku rasa ramai yang sedia maklum berkenaan dengan fakta ini. Okay, ramai yang tanya aku macam mana nak pastikan yang mereka akan dapat duit ni pada 4 hari bulan 5, iaitu pada esok hari. Okey, ada beberapa perkara yang korang perlu ambil untuk memastikan yang korang akan dapat duit ni pada esok hari, iaitu pada 4 hari bulan 5. Okey, perkara pertama yang perlu dibuat adalah membuat semakan permohonan. Okey, ini penting. Korang kena buat semakan permohonan. Ada 2 tempat semakan permohonan boleh dibuat. Okey, kena dengar betul-betul ni ya. Kenapa aku cakap macam ni? Sebab nanti bila korang apply daripada iAccount, semakan permohonan hanya boleh dibuat di iAccount. Okey, tapi kalau korang buat permohonan di iLestari punya pautan, iaitu ilestari.kwsp.gov.my, semakan permohonan boleh dibuat di link tersebut. Okey, tapi kepada mereka yang buat permohonan menerusi iAccount, korang hanya boleh buat semakan permohonan di iAccount. Kalau korang cek di iLestari punya link sebentar tadi, korang tak akan dapat maklumat berkenaan dengan permohonan yang telah dibuat menerusi iAccount. Okey, jadi sekarang ni macam mana nak cek permohonan yang telah dibuat di iAccount? Okey, mudah saja guys. Korang hanya perlu log masuk ke dalam iAccount korang, klik pada butang withdrawal ataupun pengeluaran di sebelah atas bahagian kanan, dan korang akan nampak satu line di bahagian bawahnya berkaitan dengan status permohonan iLestari yang telah dibuat. Okey, bila semakan telah dibuat, pastikan status permohonan adalah lulus. Okey, ingat status permohonan adalah lulus. Okey, jika lulus, pembayaran pertama akan dibuat pada esok hari, iaitu pada 4 hari bulan 5. Okey, bagi mereka yang telah cuba cek menerusi iAccount ataupun iLestari, tapi di kedua-dua tempat tersebut tiada rekod ataupun tiada permohonan diterima, bermakna korang belum pernah lagi berjaya submit permohonan korang sebelum ni. Okey, korang kena submit permohonan dahulu, yang mana korang boleh buat menerusi iLestari ataupun iAccount. Okey, ingat tu ya. Okey, bagi yang berstatus gagal pula. Okey, bagi status gagal, korang kena tengok sebab kenapa gagal. Okey, ini penting sebab nanti ini akan menentukan sama ada korang boleh mohon semula ataupun permohonan semula tidak boleh dibuat. Okey, so lihat pada reason, alasan kenapa gagal. Okey, bagi kes-kes terpencil seperti account number salah, seperti akaun bank kepunyaan isteri ataupun akaun bank kepunyaan suami. Okey, kalau status permohonan adalah lulus, apa yang korang boleh buat sekarang ni adalah tunggu sehingga esok hari. Okey, jika amount tersebut gagal dikreditkan, KWSP akan mengeluarkan cek. Okey, ini korang perlu buat semakan dengan pihak KWSP sendiri. Boleh call di talian hotline mereka untuk dapatkan kepastian berkaitan dengan isu ni. Okey, sepatutnya korang kena buat semakan sewajarnya sebelum permohonan dihantar tempoh hari. Sebab kalau permohonan sudah dihantar, amendment ataupun kemaskini tidak boleh dibuat. Itu yang menyusahkan. Even amount pun kalau korang kata nak tambah ataupun nak kurangkan, sekarang ni tak boleh. Tak boleh untuk buat demikian. Ingat tu, sebab KWSP pun ada nyatakan perkara ini di dalam website mereka, yang mana amount permohonan ataupun jumlah bulan permohonan tidak boleh diubah. Okey, selepas tu pada esok hari, apa yang akan berlaku? Macam mana nak pastikan amount tersebut telah diterima di dalam akaun bank korang? Okey, untuk pengetahuan korang, pengeluaran daripada akaun KWSP sendiri akan menghantar mesej ke nombor telefon yang telah didaftarkan untuk memberitahu amount yang diminta telah pun dihantar ke bank. Ingat ya, amount yang diminta telah pun dihantar ke bank. Okey, prosesnya begini. KWSP dia akan hantar wang tersebut ke bank. Okey, bank akan mengkreditkan wang tersebut ke dalam akaun individu masing-masing. Okey, proses ni akan mengambil masa sedikit. Selepas korang terima SMS daripada KWSP tu,
mungkin besar akan ada gap beberapa jam sebelum amount tu diterima di dalam akaun KWSP korang. Ada kemungkinan 1 atau 2 hari juga. Yang ini bergantung kepada jenis bank. Aku lampirkan di sini contoh SMS yang pernah dihantar oleh KWSP sebelum ini. Ini adalah untuk pengeluaran perumahan. Okey, dan aku pernah juga buat pengeluaran untuk pendidikan. SMS diterima juga hari semasa pembayaran dibuat. So bila KWSP dah masukkan duit ni ataupun hantar duit ni ke bank, nanti SMS akan dihantar kepada pencarum untuk memberitahu berkaitan dengan perkara tersebut. Okey guys, itu dia sedikit panduan untuk memastikan yang korang akan terima wang tersebut pada 4 hari bulan 5. Okey, ingat ya, kepada yang masih belum membuat permohonan dan bercadang untuk membuat permohonan. Permohonan untuk air lestari KWSP masih belum ditutup. Ingat tu, permohonan masih belum ditutup. Permohonan masih lagi dibuka sehingga Mac 2021. Yang membezakan nanti adalah jumlah bulan yang diterima selepas permohonan dibuat. So kalau korang buat permohonan pada Mac 2021, korang hanya akan dapat 1 bulan saja pada April 2021. Ingat tu ya, permohonan masih lagi dibuka, masih lagi belum ditutup. Okey, jika korang ada apa-apa pertanyaan untuk ditanya, korang boleh letak di ruangan komen. InsyaAllah aku akan cuba jawab. Okey guys, terima kasih kerana menonton. Aku doakan semoga urusan kita semua, urusan korang semua di luar sana dipermudahkannya, insyaAllah. Okey, jumpa lagi insyaAllah di video yang akan datang. Stay safe, stay home. Salam Ramadan. Assalamualaikum.